Assalamualaikum murid-murid. Jadi hari ini nak belajar sambungan perubahan keadaan air. Sebelum cuti hari tu kita dah belajar perubahan air kepada ais. Jadi hari ini kita akan belajar perubahan keadaan air kepada wap air dan sebaliknya. Ini ialah air. Air adalah dalam keadaan cecair. Okey, air yang kita minum setiap hari ni adalah dalam keadaan cecair. Ini pula ialah wap air. Wap air ni adalah dalam keadaan gas. Okey. Macam mana nak tahu wap air? Kalau kita tengok mak kita masak air, nampak macam ada asap-asap dekat atas cerit tu kan. Itulah wap air. Iaitu dalam keadaan gas. Air boleh berubah keadaan kepada wap air. Okey. Iaitu pendilihan. Okey, di mana kita masak air dekat dapur gas. Okey, contoh ini periuk. Kita isi air kat dalam periuk ni. Lepas tu kita masak air kat dalam periuk ni. Kita tunggu sampai dia mendidih dan keluarlah wap air ni. Terbentuknya wap air daripada air yang kita didih tadi. Jadi, nama proses ini kita panggil sebagai pendidih. Pendidih. Okey, mari kita tengok video macam mana proses pendidihan berlaku ataupun bagaimana air mendidih. Okey. Okey, nampak tu dia pasang api untuk masak air. Kita biar je sampai dia mendidih. Tengok tu. Nampak tak ada asap-asap kat atas tu? Jadi itu adalah wap air. Okey. Wap air. Jadi ini adalah proses pendidihan. Okey. Seterusnya air boleh Okey. Air boleh berubah kepada wap air. Okey, tadi kita belajar proses pendilihan kan? Jadi perubahan keadaan air kepada wap air juga berlaku dalam proses penyecatan. Okey. Jadi ada dua proses perubahan keadaan air kepada wap air, iaitu pendidih dan penyecatan. Okey, macam mana proses penyecatan berlaku? Okey, proses penyecatan berlaku secara semula jadi. Okay. Kalau pendidihan, kita masak air kan. Kita perlukan api untuk kita masak bagi air tu mendidih. Tapi kalau penyecatan, kita biarkan air di persekitaran, contoh atas meja ataupun dekat luar matahari. Nanti lama-lama kita akan dapat lihat air yang berada dalam mangkuk atau cawan yang kita biarkan tadi tu menjadi sikit. Air
yang berada di dalam cawan, mula-mula kita letak separuh cawan. So, kita biarkan dalam beberapa jam dan kita biarkan nanti bila kita tengok balik cawan tu air tinggal sikit. Okay, mari kita tengok video proses penyejatan berlaku. Okay, nampak tak air dekat lupak? Makin lama makin kering. Sebab air tersejat di bawah sinaran matahari. Okey, bagus. Jadi, kita ada dua proses perubahan keadaan air kepada wap air, iaitu pendidihan dan penyejatan. Seterusnya ialah sebaliknya, iaitu wap air yang boleh berubah keadaan kepada air. Okay. Proses ini kita namakan sebagai kondensasi. Macam mana proses kondensasi berlaku? Proses kondensasi boleh berlaku sekiranya wap air ini terhalang daripada sesuatu objek. Jadi, mari kita lihat bagaimana proses kondensasi berlaku. Okey, nampak ni kan air dah mendidih. Kita tutup periuk dengan tutup periuk. Tengok tu, nampak tak ada air dekat tutup periuk. Jadi, itulah hasil daripada proses kondensasi. Okey. Kita halang wap air sebab kita tutup periuk kan. Kita halang wap air. Jadi, wap air yang tadi tu dia berubah menjadi air dan berada di tutup periuk. Jadi, itulah dia proses kondensasi daripada wap air kepada air. Okey, kita dah belajar tadi tentang perubahan keadaan air. Jadi, apakah proses? Okey. Air adalah dalam keadaan cecair. Manakala wap air pula dalam keadaan gas. Okey. Air boleh bertukar keadaan kepada wap air dengan melalui proses pendidihan dan penyejatan. Manakala wap air yang berubah keadaan kepada air melalui proses betul, iaitu melalui proses kondensasi. Okey. Jadi sekarang kita nak buat aktiviti. Aktiviti pertama iaitu eksperimen awan. Okay. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah kita perlukan balang kaca, air panas yang mendidih, pewarna makanan, mancis dan ais. Jangan lupa kita perlu utamakan keselamatannya.
keselamatan. Safety first. Jadi, murid-murid perlu kendalikan eksperimen ini bersama ibu bapa. Mula-mula masukkan air panas ke dalam balang kaca. Kita goncang-goncang dulu, kita kacau-kacau dulu dan masukkan pewarna. Okey. Murid-murid juga boleh tidak memasukkan pewarna. Okey. Kita kacau-kacau lagi setelah masukkan pewarna. Seterusnya, kita terbalikkan penutup dan kita letakkan ais di atas balang kaca. Okey, pastikan ada alas. Kita nyalakan mancis dan kita biarkan beberapa saat di atas permukaan balang kaca dan kita jatuhkan ke dalam balang kaca dan tutup kembali balang kaca dengan ais. Dan kita lihat, wah, terbentuknya awan. Sekarang adalah masa untuk menjawab soalan di modul. Seterusnya ialah eksperimen air dan wap air. Okey, eksperimen ni sama seperti video yang cikgu tunjukkan. Okey. Okey, mula-mula kita nak didihkan air. Okey. Kita didihkan air. Kita masak air sehingga terbentuknya wap air. Dan kita menjawab soalan di modul. Seterusnya, selepas kita dah didihkan air, seterusnya, selepas kita didihkan air, kita tutup periuk. Kita tunggu dalam beberapa saat atau minit, selama 1 minit. Dan kita lihat perubahan yang berlaku kepada tutup periuk. Okey. Seterusnya kita jawab soalan di modul. Tanya kepada murid yang berjaya melakukan aktiviti hari ini. Okey, jawab soalan berikut selepas membuat eksperimen awan. Yang ini pula kita adalah untuk menjawab soalan untuk eksperimen air dan wap air. Aktiviti pembelajaran. Aktiviti yang pertama. Murid-murid perlu mewarnakan gambar wow. Warnakan wow dengan cantik-cantik. Cikgu nak tengok murid-murid warnakan dengan cantik. Aktiviti kedua, membuat layang-layang. Ini adalah cara ataupun langkah untuk membuat layang-layang. Okay. Murid-murid boleh pilih sama ada nak mewarnakan wow ataupun membuat layang-layang. Untuk pembelajaran kendiri bersatu,
murid-murid perlu memadankan gambar dengan proses perubahan air yang dengan betul. Okey, bagus.